أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi pada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, murid-murid yang rahmati Allah sekalian, hari ini kita akan masuk ke tajuk ataupun pelajaran yang ke-17 dalam bidang fiqh, iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Okey, standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini ialah 4.1.1, iaitu menjelaskan konsep ibadah dari aspek maksud ibadah, ibadah khusus dan ibadah umum. 4.1.2 menjelaskan maksud hukum-hukum berikut beserta contoh, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okey, yang murid-murid kita teruskan ya. Kita tengok yang pertama, iaitu maksud ibadah. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah pula, ibadah bermaksud semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perkara yang baik, insya-Allah disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya yang murid-murid kita tengok pula dalil naqli ataupun dari Al-Quran berkenaan dengan tajuk kita pada kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menerangkan kepada kita murid-murid sekalian bahawa tugas utama kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan jin, ialah diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita murid-murid sekalian memahami konsep ibadah supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Baiklah murid-murid sekalian, kita teruskan lagi pula kepada jenis ibadat. Jenis ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Apakah itu ibadah khusus? Ibadah khusus ialah ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya, serta tidak boleh diubah. Contohnya, solat fardu 5 waktu, puasa, zakat dan haji. Ibadah umum pula ialah ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh ibadah umum seperti makan, minum, berniaga, bekerja, belajar, membaca dan sebagainya. Baiklah murid-murid sekalian, kita teruskan lagi kepada jenis-jenis hukum. Okey ya. Jenis-jenis hukum dalam Islam ada 5 jenis hukum. Okey, yang pertama sekali wajib. Apakah hukum wajib itu? Hukum wajib ialah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Contohnya seperti solat fardu 5 waktu. Okey, seterusnya jenis hukum yang kedua ialah sunat. Okey, apakah pula sunat itu? Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya solat sunat, solat sunat sebelum dan selepas mengiringi waktu, solat fardu,
Contoh lagi membaca Al-Quran, bersedekah, itu perkara-perkara sunat. Okey, yang ketiga ialah harus. Harus ialah tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Okey, seterusnya makruh. Makruh mendapat pahala jika ditinggalkan, tidak berdosa jika dilakukan. Okey, contohnya melambatkan solat hingga akhir waktu. Okey, seterusnya haram. Okey, apakah itu haram? Mendapat pahala jika ditinggalkan, berdosa jika dilakukan. Contoh perkara haram ialah mencuri, okey. Menderhaka kepada kedua bapa dan sebagainya. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, itu sahaja untuk tajuk ini. Ya, semoga mendapat manfaat, dan sekiranya ada apa-apa persoalan boleh terus bertanya kepada Ustaz, ataupun boleh juga menulis soalan anda di ruang komen di bawah dalam YouTube ni. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.